KPM. Salam sejahtera, berjumpa kita sekali lagi dalam rancangan Minda Juara. Saya Aruna. Kita akan bersama-sama untuk mengenali dan mempelajari bagaimana untuk menjadi seorang juara, bukan sahaja dari segi fizikal tetapi juga dari segi minda anda. So hari ini kita masih lagi dalam series untuk mengenali keperluan psikologi sukan yang sukan khusus. Dan hari ini kita akan pergi kepada sukan raket ataupun sukan yang selalu ataupun setiap rakyat Malaysia sebenarnya suka pasal sukan ni, sukan badminton. So kita ada tetamu khas kita lagi sekali. Terima kasih untuk Hao Peng Ho untuk bersama-sama kita. So terima kasih Peng Ho untuk bersama-sama kita dan banyak yang kita nak ulas pasal badminton. So how are you today? Yeah, good today. Yeah, okay. Sangat bersemangat. Betul. Sangat bersemangat bila kita dah Cakap pasal badminton kita bersemangat. Sebab kita dah ada bira-bira yang sangat memang selalu mengharumkan nama negara. Betul. Ya, Kita betul. ada Datuk Lee Chong Wei, kita ada Goling, Chan Peng Sun, kita banyak ada dah. Aaron Wei Yi. Kita boleh, saya rasa boleh listkan nama-nama dan kita ada yang legend-legend yang sebelum-sebelum ni pun sebenarnya yang antara-antara yang memang pingat Olimpik yang mungkin di awal-awal lagi sebenarnya dan The first Thomas pingat, Cup dan sebagainya. So badminton ni sebenarnya tak jauh lari daripada negara kita. Ya, betul. Adalah satu sukan yang di mana diminati oleh Semua orang. rakyat, betul Ya, So betul. hari ni kita nak cerita lebih lanjut tentang badminton. Tapi sebelum tu kita nak revise sikit lah. Saya tahu adik-adik semua tahu pasal badminton. Nak cerita ke pasal badminton apa perlu buat. Tapi sebenarnya kita nak pergi deep sikit lah. Boleh ya? Ya, boleh. So apa tu badminton? Okay, so badminton semua orang pun tahu adalah sangat kompetitif sukan. Okay, so badminton juga boleh main untuk leisure, casual. Okay, yang kita main depan rumah, depan pagar yang biasa Betul, saya rasa setiap orang adik-adik start dengan main. pegang raket Yes, dulu, ya, pegang betul. raket. Aha. So daripada pegang raket yang main depan rumah dan kita bawa sukan itu dengan cara latihan sistematik untuk ke peringkat negeri, negara sehingga antarabangsa. Betul. So apa event-event yang kita ada dalam badminton? So event yang kita ada pun ada single untuk lelaki dengan perempuan, single untuk double untuk lelaki perempuan dengan campuran, pergu campuran. Okay. So selain itu pun kita selain daripada individu punya event bagi badminton, kita ada juga event yang perpasukan yang sangat penting. Contohnya kita ada Thomas Uber Cup, okay, yang paling besar di competition perpasukan bagi badminton. Kita ada Sudirman Cup, okay. Even though masa Sokma pun kita ada team event yang perpasukan. So maksudnya bukan saja sukan individu sebenarnya, tapi dalam badminton ni pun kita ada sukan berpasukan sebenarnya. Macam Yes. so kita tak boleh nak treat lagi sebagai satu sukan individu saja, tetapi ada elemen-elemen sukan berpasukan saya rasa yang banyak boleh kita bincangkan selepas ni, betul tak? Betul. So adik-adik jangan pergi mana-mana, kita jumpa selepas ni. Didik TV KPM. So kita nak tahu lebih lanjut tentang apa concern-concern ataupun isu-isu yang selalu timbul antara atlet-atlet kita sebab kita nak buat persediaan psikologi kan. Tapi sebelum tu kita nak tahu dulu apakah yang intipati yang mereka perlukan sebenarnya. Okay, so bagi badminton, semua orang pun tahu majoriti akan fokus kepada individu. Betul. So masalah yang kita sering kali berlaku di pasukan Malaysia ni, bila sampai team event. Okay. Bila sampai team event, kita perlukan semangat sepasukan. Okey, tetapi
training kita disebabkan kita kena pecahkan sebab kita banyak grup kan. Kita ada single perempuan lelaki, bergu perempuan lelaki dengan campuran. So kita punya pembahagian waktu untuk training semua adalah berbeza. So bagaimana mereka perlu merapatkan hubungan mereka antara pemain-pemain dengan jurulatih itu adalah sangat penting di dalam pasukan semangat pasukan untuk sukan badminton. Badminton untuk semangat pasukan sebab kita ada 3-5 so mungkin siapa yang main bergu campuran dia akan juga main untuk bergu contohnya bergu berdua wanita dan lelaki sebenarnya. So pembahagian masa tu mungkin jadi salah satu concern juga, betul tak? Ya, pembahagian masa dari segi diorang punya latihan. Okay, so kalau macam yang elite level yang untuk wakil international, diorang akan ada specific time, specific event yang dah diorang akan masuk. So tak akan main single tak akan main mixed double. Okay, right. Contohnya. There's a rules lah. Okay. Tapi ada kemungkinan jika kita nak gunakan strategi tersebut pada competition yang perkumpulan. Sebab kalau let's say kita tahu untuk yang tim berpasukan ni at least kena ada 3 kemenangan. Yes, nak memastikan you akan pergi ke depan. So maksudnya strategi tu sangat penting. Kita nak tahu kekuatan mana yang kita nak bagi dan sebagainya. So lagi selain daripada tu apa concern-concern yang selalu ataupun melalui pengalaman awak nampak? Selalu banyak concern sebab kita tak akan berjumpa banyak ramai atlet sekali pada waktu training. Betul. Okay, so, sebab atlet bertraining peringkat daripada main single hingga ke mixed double. Betul. Saya rasa jurulatih pun berbeza-beza. Yes, jurulatih pun berbeza-beza. So mereka kurang tidak dapat masa untuk berkomunikasi, okay, untuk memahami sesama sendiri. Bila masa competition baru diorang ada time untuk sekali kan. So kalau macam dalam team event selalunya kita dah makan bola sama, dah tidur sama dan sebagainya. Tapi bila individu nak jadi team ni mungkin ada kekurangan di situ. So mungkin ada juga atlet yang tak biasa nak communicate dengan orang ramai, especially yang single kan. Diorang macam jarang nak communicate kan, sebab diorang biasa dengan diri sendiri. Betul. Okay, so benda aktiviti yang macam kita boleh buat untuk menggabungkan mereka. So itu adalah salah satu faktor yang sangat penting untuk merapatkan hubungan mereka dalam sepasukan. So kalau macam dalam sepasukan ni pun ataupun adakah concern-concern seperti contohnya kita kata macam nervous sebelum pergi game dan sebagainya, adakah benda ni sebab you kena speed, agility, everything have to be happen in badminton kan? Lepas tu semua orang pun menunggu saat di mana kalau you back to back point, you dapat 1 point, saya dapat 1 point, and towards to the 17-19 punya point ataupun 19-21 match point, saya rasa itu adalah saat-saat yang sangat gentar kan? Itu pun kalau individu event pun macam tu, kita akan setiap atlet akan mengalami perasaan begitu kalau dia di leading atau dia leading. Okay. So selain daripada itu, pertandingan berpasukan ni dia mungkin dia keluar first single, second first double, second single, second double, and then third single. Okay. So apa yang cabaran kita adalah kesabaran atlet. Okay. Kesabaran atlet kalau you adalah third single. Okay, you third single kemungkinan bila masa third single kena tampil ke pentas competition tu, dia mesti adalah deciding. Okay, right. So maksudnya walaupun mungkin yang dua tu dah menang ke kalah pun mesti dua menang dua kalah, and then baru third single akan keluar. So third single ni adalah sangat perlukan adalah penentu, and then dia perlukan kesabaran yang sangat banyak. Selain itu, situasi itu mungkin let's say kita first single dengan first double dah menang. So kita punya second single juga penentuan. Okay. Berdebar-debar di situ. So dia akan berdebar-debar. And then bila you kena fikir kalau third single kalah first game, second game, then macam mana the second double? Macam mana perasaan mereka akan prepare competition? Adakah nak masuk, ada nak prepare ke tak? Ada competition ke tak? So dia pun tak pasti. Maksudnya dia pun tak pasti. Yang sebenarnya yang menunggu dua tu pun tak pasti sama ada dia boleh pergi ke tak. Tapi kena bersedia macam pasti. Itu menunggu tu, penungguan tu sebenarnya satu adalah so kesabaran adalah salah satu faktor yang sangat-sangat penting bagi acara perpasukan ni. Sebenarnya kita dah masuk ke peluang psikologi sukan ni sebenarnya. Kalau kita divert balik, kalau daripada pengalaman Pak Ngor sendiri untuk especially kita nak borak banyak sebab kita rasa individu banyak ramai yang dah tahu apa kelebihan dan sebagainya. Tapi hari ini kita nak mungkin daripada segi Asia sebenarnya ataupun daripada Malaysia sebenarnya kekuatan kita adalah pasukan. Bila kita boleh strategikan pemain dengan betul,
kemungkinan besar kita nak mencapai apa yang kita nak matlamatkan pun mungkin ada kelebihan di situ sebenarnya. So hari ini apakah keperluan psikologi sukan untuk tim pasukan badminton ni sebenarnya? Setahu kita pun kita last and first menang sukan Piala Thomas adalah 1992. Oh, dah lama dah 1992. Tu time Rashid Siddiq dan sebagainya Yes, kan, betul time tak? Rashid Siddiq dia orang. Mereka adalah antara legend yang kita selalu ingati, betul? Ya, betul. Okay, right. So daripada situ kita nampak Malaysia ada chance untuk mendapatkan pingat Piala Thomas sekali lagi. That's why bila saya get involved dengan badminton ni untuk fokus kat pasukan. Pertandingan perpasukan. You punya kelebihan pun mungkin kita boleh bawa komunikasi dan cara-cara untuk yang kita nak bawakan the team building tu sebenarnya kan, betul tak? Bawakan team building itu. So bagi cabaran yang untuk kita punya atlet badminton, satu adalah kesabaran kita yang tadi saya sebut. The second one, kita perlu tengok kita atlet punya fokus. Sebab sometimes bila in between competition, atlet yang second single ke, yang menunggu second double ke, dia orang mesti tak ragu-ragu. Ada tak saya boleh contribute kepada tim? Sebab point mereka adalah sangat penting. Betul-betul. Bayangkan sebab dia dah train untuk bertahun-tahun ataupun untuk tempoh yang lama dan mungkin kita tak main. Ya, betul. So mungkin dah warm up tapi tak perlu main. So macam ini agak tricky sikit lah sebenarnya. Kita nak semangat pun boleh ke tak boleh ke, macam that are one of the things yang very crucial lah kita kata dalam psikologi pun. These are the moment that very moment crucial yang kan. kita crucial, and then kita punya fokus masa preparation game itu still jadi satu cabaran untuk atlet yang second bergu yang kedua. So mengikut pengalaman Pek Nur ni pun, kalau let's say lah kita dah dalam team tu tapi tak dapat main, macam mana perasaan mereka kata, macam mana kita nak overcome that kind of thing sebenarnya dengan jika you dalam team you tak boleh main, you sebab biasanya atlet akan terfikir macam saya tak ada contribution. Salah pemikiran jenis macam ni. Sebab sebenarnya atlet-atlet yang pilih dalam pasukan itu semua adalah sangat-sangat penting. Betul. Sebenarnya kalau saya pun daripada sukan berpasukan ni kan, kita faham it takes all the 12, it takes all the team to be as a one team. So maksudnya walaupun you simpanan ke, you tak masuk ke dan sebagainya, you adalah pasukan. Kalau tanpa you pun kita tak akan jadi, sebab kita perlukan anda sebenarnya dan kita kena bersama-sama sebenarnya. Mungkin dalam sukan individu yang menjadi pasukan tu, mungkin itulah kegagalan yang kita nampak sebab kita bukan daripada background yang tu kan, betul tak? Ya, betul. Sebab ada banyak kemungkinan akan berlaku. That's why bila kita bawa satu pasukan, kita mesti bawa orang berlebihan. Betul. Betul. Bukan kata you terlebih dalam kumpulan itu. Betul. You terpilih dalam pasukan itu, maksudnya you pun salah satu pemain yang penting. Betul. You ada kekuatan you sendiri sebenarnya. Sebab tu mereka nampak. So banyak kali atlet yang simpanan, yang diorang rasa diorang simpanan ni sebenarnya banyak contribution kepada pasukan. Seperti dia boleh buat sparring partner untuk atlet yang prepare untuk masuk ke gelanggang. Betul. Kalau macam sukan ni, kalau tak ada sparring nak main dengan siapa? Takkan main dengan dinding kan. Betul. So dia kena ada sparring. So kalau sparring punya kualiti tak bagus, akan judge juga dengan atlet yang akan masuk ke gelanggang. Betul. Maksudnya kita kena the shoe have to match lah. Both side kena size 11 kalau jangan sebelah size 8, sebelah size 7 macam tu kan. Betul. So it have to become together lah. Alright, okay. So apa lagi yang keperluan psikologi yang kita nampak untuk tim pasukan? Sokongan. Sokongan bukan dari segi untuk sorakan saja. Sokongan dari segi untuk membantu atlet, persediaan atlet itu adalah sangat-sangat penting untuk semangat pasukan. So kalau macam let's say macam ni kita nak buat sokongan, sebab sebenarnya dalam tim ni kan diorang dah memang very individualization kan. So macam mana kita nak naikkan semangat sokongan, ataupun adakah aktiviti khas yang selalu Pek Nur buat dengan biasa kita akan buat aktiviti dengan atlet. So kita fixkan satu masa untuk melakukan aktiviti yang bermatlamat. So matlamat yang sama tu adalah salah satu faktor yang penting untuk mencapai matlamat sepasukan kita. So maksudnya you come together and then you make the setting together lah. Maksudnya ini yang kita nak capai dan sebagainya. So kalau you daripada individu, you nak jadi team, maksudnya kita kena sama-sama untuk nak tahu ala tuju kita kat mana. So maksudnya daripada coach, daripada atlet, daripada pegawai, semuanya pun kena in alignment sebenarnya kan. So apa lagi yang kita boleh sharekan lagi? Biasa kita akan buat aktiviti berkumpulan.
Okay. Kita boleh buat aktiviti seperti macam komunikasi, okay. Ceritakan you punya pengalaman, okay. So semua orang akan share dia orang punya pengalaman, okay. Right. Sebab mungkin saya pernah jadi third singer, mungkin you pernah jadi second singer, and then you sekarang dah jadi first singer. Saya kena promote lah ni. You kena promote. Okay, Okay, right. you sudah naik. Okay. Okay. So macam mana you mengatasi? So sharing session itu adalah sangat penting untuk menaikkan semangat pasukan, juga merapatkan hubungan dengan atlet-atlet. Antara atlet lain Yes. sebenarnya. So, lebih sebenarnya kita, memahami atlet. Ya, betul. Sebenarnya saya ini yang kita dah lupa sebenarnya, bila kita tak buka pekong di dada, kita tak cerita apa kita rasa. Kita selalu ingat orang lain lebih better ataupun saya lebih better. Mungkin ada benda yang kita boleh share. Yang boleh bersama-sama. share, ya. So tadi kita dah banyak kan share tips-tips dan sebagainya. Selepas ni pun kita nak share lagi. So jangan ke mana-mana ya. Didik TV KPM. So Pek Ngah, kita dah cerita dah tadi macam mana untuk keperluan tim ni sebagainya. So macam mana seorang individu daripada badminton player ni untuk nak buat transisi kepada pasukan sebenarnya? Ada cara-cara dia ke ataupun tips yang perlu kita kena ingat? Transisi untuk individu ke pasukan, first thing you mesti ada certain ranking, okay, baru anda akan dipilih. Okay, walaupun you belum sampai ranking yang top 10 ke top 20 dalam world, doesn't matter, because first thing important is you boleh maju ke depan. Betul. Bila you ada potential maju ke depan, okay, you akan dipilih sebagai junior yang akan mungkin jadikan simpanan ke ataupun sparring yang berlebihan. Okay. Dia akan bawa you ke sana, and then mengapa dengan cara-cara yang you kena terapkan semangat pasukan tu. Okay, alright. Jangan kata you pergi, saya sparring je, saya simpanan je, Okay. so saya tak join lah apa-apa aktiviti kumpulan ke. Alright, okay. So macam maksudnya tu. kita dah kena mula evolve diri kita. Yes. Walaupun kita start dengan career sebagai individu, tapi kalau kita dah ada peluang untuk dipilih Yes. sebagai pasukan, kita kena buat everything dalam pasukan punya requirement Ya, sebenarnya. betul. So kita dah start sharing, kita berkomunikasi dengan cara yang betul. Maksudnya walaupun kita simpanan, tapi kita ada kelebihan masing-masing di Ya. situ sebenarnya kan. Ya. Saya rasa banyak yang kita dah share hari ni untuk adik-adik, betul tak? Mungkin ni berbeza sikit sebab mungkin adik-adik rasa kita nak cerita pasal single dan sebagainya. Tak, sebenarnya kita nak cerita pasal perkumpulan. pasukan sebenarnya. Yes. Kan. Sebab benda ni yang selalu kita terlupa. Ya, betul. Tapi kita ada kelebihan. Malaysia ada kelebihan di mana kita ada wira-wira yang di mana boleh contribute banyak point sebenarnya dengan benda ni sebenarnya. So adik-adik, terima kasih lagi sekali untuk Pek Ngoh bersama-sama kita untuk nak cerita lebih banyak pasal badminton dan sebagainya. Dan saya harap adik-adik dah dapat tips-tips dan sebagainya supaya boleh digunakan dan praktis hari-hari. Betul lah? Yes. So it start from today, not from tomorrow. Okay, so it start from today and then you start evolve from now onward and everything. So terima kasih sekali lagi untuk Pek Ngoh bersama-sama kita. So sehingga kita berjumpa di episod akan datang. Saya Aruna dan ini Pek Ngoh. Ini Minda Juara.